الحمد لله القائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diredai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk ekstremis agama. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Islam adalah agama yang mudah, yang sederhana dan praktikal. Posisinya antara dua yang ekstrim, yaitu antara melampau dan merengan-rengankan, bainal ifrat wal tafrit. Keindahan agama Islam dengan segala ajarannya disifatkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Bahkan pengutusan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang bersamanya Al-Quranul Karim, disifatkan sebagai rahmat, petunjuk, penawar, keterangan dan khabar gembira. Umat Islam disifatkan sebagai ummatan wasatan, yaitu umat yang sederhana, adil dan berimbang dalam seluruh aspek kehidupannya. Ajaran Islam membuahkan kesejahteraan buat seluruh umat manusia. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, fahaman ekstremis, radikal atau pelampau wujud dalam setiap kelompok manusia tanpa mengira agama, bangsa dan warga. Sikap ekstrim yang berpunca daripada individu atau kumpulan tertentu tidak seharusnya dipalitkan secara umum kepada keseluruhan kelompoknya, kecuali secara jelas ianya menjadi dasar, teras atau ajaran kepada kelompok tersebut. Ekstremis umumnya ialah orang-orang yang melampaui batas dalam sesuatu kaedah, sistem dan undang-undang. Agama secara umumnya adalah tata cara, tata etika atau tata kelola dalam kehidupan. Sudah pasti tidak mengajarkan perkara-perkara yang bersifat ekstrim. Apalagi Islam yang maksudnya ialah kesejahteraan, keselamatan serta keamanan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din." Yang bermaksud, jauhkanlah kamu bersikap melampau dalam beragama, kerana telah binasa mereka yang sebelum kamu disebabkan melampaunya mereka dalam beragama. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ibn Majah. Sikap ekstrim
tidak wajar dalam beragama diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai faktor kebinasaan umat yang sangat dicela di dalam Islam. Ekstrim, rigid atau tegar dalam beragama berlaku dalam dua situasi sama ada ekstrim dalam kepercayaan atau ekstrim dalam pengamalan. Hakikatnya kedua-duanya saling berkaitan, iaitu seorang yang ekstrim dalam kepercayaan akan membawa kepada ekstrim dalam pengamalan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ekstrim dalam kepercayaan atau pegangan berlaku apabila taksub serta fanatik buta terhadap sesuatu. Ia disebut sebagai fanatism, iaitu keyakinan yang salah yang amat kuat. Sikap ini membawa keyakinan bahawa mereka sahaja yang benar, sebaliknya yang lain adalah salah, sesat, batil ataupun kufur. Lantaran muncul dakwaan seperti kami sahaja Islam, kami saja pendukung sunnah, atau kami saja masuk syurga. Sebab-sebab yang mencetuskan sikap ini antaranya ialah jahil dengan otoriti dalam penentuan hukum hakam syarak atau perkara usul furuk, tidak berpegang dengan sumber-sumber autoritatif, menafsirkan nas-nas syarak dengan kaedah yang tidak muktabar, berkepentingan tertentu dan menurut hawa nafsu. Akibatnya saudara se-Islam dicemuh, dijatuhkan, dizalimi, jenazahnya tidak disalatkan, dan lebih parah lagi, darah seorang Muslim halal ditumpahkan. Hakikatnya Islam adalah agama yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kesempitan dan kezaliman. Rib'i bin Amir radhiyallahu an ketika ditanya oleh Rustum, iaitu ketua tentera Parsi, apakah tujuan kamu datang? Jawabnya, kami adalah kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sesiapa yang berkehendak dari menjadi penyembahan hamba kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa, dan mengeluarkan manusia daripada merasai kesempitan dunia kepada keluasan dunia sampai akhirat, dan mengeluarkan mereka dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Muslimin yang berbahagia, ekstrim dalam pengamalan berlaku dalam bentuk mempersulitkan diri sendiri atau orang lain dan berlebih-lebihan dalam pengamalan atau pelaksanaan hukum syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, yang bermaksud musnahlah golongan pelampau, musnahlah golongan pelampau, musnahlah golongan pelampau. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi telah menjelaskan maksud kalimah dalam hadis ini, al-mutanatti'un, sebagai golongan yang melampau dan melepasi had atau batasan dalam perkataannya atau perbuatannya. Ibnu Adra radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kalian tidak akan dapat melaksanakan urusan agama ini dengan memaksakan diri. Hakikatnya pengamalan hukum hakam dalam Islam dilaksanakan menurut kedudukan atau keutamaan, sama ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Manakala wajib masih diluaskan, sama ada dilaksanakan segera, mudayyak atau terbuka, musawwa'. Selain itu,
pelaksanaannya ditimbang tara sama ada ianya dilaksanakan dengan kaedah azimah, ketegasan, atau rukhsah, kelonggaran. Sebagai contoh, solat yang wajib boleh dilaksanakan sama ada berdiri, duduk, berbaring, atau keadaan-keadaan yang mampu dilaksanakan. Atau contoh rukhsah ialah keharusan mengqasarkan salat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat ketika kita bermusafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, sekiranya wujud pilihan terhadap sesuatu pengamalan, maka pilihlah kaedah yang lebih mudah. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih di antara 2 perkara, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam memilih perkara yang lebih mudah di antara keduanya, selama mana ianya tidak berdosa. Sekiranya berdosa, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama menghindarinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang dilihat tersangat penat, lemah dan menderita dalam mengerjakan haji dengan berjalan kaki kerana nazarnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan lelaki ini menyeksa dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sungguh Islam agama yang mudah, sederhana dan praktikal. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushaddad ad-dina ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah wal rawhah wa syai'in minal juldah." Yang bermaksud, sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang itu yang memberatkan urusan agamanya, melainkan dia akan dikalahkannya, yakni lemah dan tidak berupaya melaksanakannya. Maka tepatkanlah, yakni bersederhanalah, dekatkanlah, yakni dengan mendekatkan kesempurnaan, bergembiralah dengan amalan yang sedikit tetapi berterusan, dan mintalah bantuan dengan melaksanakan ketaatan pada waktu-waktu yang membangkitkan semangat di waktu pagi, petang dan penghujung dari malam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri khutbah, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Islam adalah agama yang mudah, sederhana dan praktikal, sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang dapat dipraktikkan dalam semua situasi, masa dan tempat. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyedari sifat ekstrim dan radikal dalam beragama hanya akan menjadi penyebab munculnya fitnah, kemudaratan dan kehancuran umat. Jauhi sikap prejudis, tidak boleh bertolak ansur, memaksa orang lain dengan satu pandangan, berlebih-lebihan dan bersikap kasar. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa ilmu pengetahuan adalah kunci dalam menyelami keindahan dan kesempurnaan beragama, bahkan memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman serta beramal saleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak akan memberatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Marilah pada hari Jumaat yang penuh barakah ini kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana saranan Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقاية قصمدانية جلالة ملكنا المعظم السلطان سلانغور سلطان شريف الدين إدريس الشيخ الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشيخ الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهد سلانغور تنكو عمل الشاه ابن سلطان شريف الدين إدريس الشيخ الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما للطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami ya Allah, agar kami menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.